Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Cikaran TV dan juga Pehija Sukan, portal sukan yang paling sopan santun yang saya tahu yang ada di Malaysia. Hari ini kita akan sembang tentang perlawanan akhir Piala FA England antara dua pasukan yang boleh tahan power dan juga pasukan yang sememangnya kita tahu power pada musim ini. Pasukan itu adalah Chelsea menentang Liverpool. Perlawanan ini dijangka akan menarik sebab Liverpool masih lagi dalam misi quadruple, masih lagi dalam misi untuk menjadi satu-satunya pasukan dari England yang memenangi 4 piala pada satu musim, tak termasuk Community Shield. Itu orang tak kira sebagai piala. Chelsea pula, diorang ada dua misi. Satu, misi untuk mendapatkan satu-satunya piala pada tahun ni, pada musim ni. Yang kedua, membalas dendam di atas kekalahan diorang kepada Liverpool dalam perlawanan akhir Piala EFL pada beberapa bulan lepas. Untuk rekod pada musim ni, kedua-dua pasukan ni telah pun bertemu sebanyak 3 kali. 2 dalam Liga dan 1 dalam perlawanan akhir Piala EFL. Menariknya, dalam ketiga-tiga perlawanan tersebut, tak ada pasukan yang muncul pemenang selepas dalam tempoh 90 minit ataupun 120 minit. Dalam perlawanan pertama di Anfield, kedua-dua pasukan terikat 3 sama. Walaupun separuh masa kedua, Chelsea bermain 10 orang, Liverpool gagal untuk merantai ataupun menewaskan Chelsea. Dalam perlawanan kedua di Stamford Bridge, kedua-dua pasukan terikat 2 sama. Dalam perlawanan akhir pun, dalam perlawanan akhir Piala EFL pun, dalam tempoh 120 minit, kedua-dua pasukan terikat 0-0 kan? Ke satu sama. Lebih kurang macam tu lah, seri lah pentingnya. Perlawanan diheret ke penentuan sepakan penalti. Liverpool muncul pemenang dengan jumlah 11-10 selepas Kepa Arrizabalaga gagal menyempurnakan sepakan penalti. Daripada ketiga-tiga perlawanan tersebut, secara umumnya, secara puratanya, Liverpool menguasai 52% perlawanan dan 48% perlawanan milik Chelsea. Penguasaan bola di dalam final third, maksudnya Liverpool berjaya menguasai bola di dalam diorang punya final third. Final third Liverpool adalah defensive third Chelsea. Semua tahu kan defensive third, middle third ataupun final third ataupun attacking third. Semua faham kan? Penguasaan bola dalam final third, Liverpool mencatatkan 54% manakala Chelsea 46%. Keupayaan untuk memenangi bola dalam final third, Liverpool mencatatkan angka 18 kali dan manakala Chelsea 15 kali. Lebih-lebih kurang je dua-dua pasukan ni. Boleh kata balance walaupun statistik menunjukkan Liverpool mempunyai sedikit kelebihan di situ. Yang kedua, penguasaan bola. Penguasaan bola ni kita pecahkan kepada beberapa pecahan. Yang pertama, berapa jauh hantaran daripada kedua-dua pasukan ni dan juga berapa masa diambil untuk pemain diorang rilis bola. Purata hantaran daripada Liverpool adalah lebih kurang 17.4 meter dalam setiap 0.4 saat. Maksudnya, setiap kali dapat bola, tak sampai 1 saat, player Liverpool dah pun rilis bola. Chelsea pula sekitar 16 meter setiap 0.38 saat. Sekali lagi, tak jauh beza sangat. Masuk 0.4, 0.38 ni maksudnya setiap kali diorang dapat bola, bukannya sepanjang 90 minit perlawanan. Kalau 90 minit perlawanan, 0.4 saat terus hantar bola. Power sangat lah, memang diorang dapat je bola tu. Yang kedua, turutan hantaran. Turutan hantaran ni berapa kali hantaran dapat dilakukan secara berturut-turut. Chelsea melakukan 4.3 hantaran berturut-turut dengan kelajuan bola sekitar 1.2 meter per second. Manakala Liverpool mencatatkan 4 hantaran berturut-turut dengan kelajuan bola sekitar 1.4 meter per second. Daripada kelajuan bola ni kita boleh buat satu kesimpulan mudah bahawa Liverpool mengamalkan bola hantaran yang lebih jauh sedikit berbanding Chelsea. Kalau ikutkan statistik juga, jarak hantaran distance bola yang dihantar oleh Liverpool ketika build up adalah 18 meter manakala Chelsea pula sekitar 16 meter. Jadi Liverpool main long ball sikit dan Chelsea bermain hantaran yang lebih pendek. Ada dua sebab kenapa corak hantaran kedua-dua pasukan ni berbeza, meskipun kedua-dua pengurus untuk setiap pasukan ni mengamalkan mazhab gegenpressing. Satu, strategi. Dalam perlawanan menentang Liverpool pada musim lepas, Chelsea menang bila mana dia menghantar bola banyak mengeksploit ruang di belakang dua fullback Liverpool, Alexander-Arnold dan juga Andy Robertson. Seperti mana yang kita tahu, Andy Robertson dan juga Alexander-Arnold ni diorang selalu naik untuk cover attacking. Jadi meninggalkan satu ruang yang sangat besar di belakang diorang
diorang. Jadi Chelsea guna ruang tu dan berjaya mendapatkan kemenangan di Anfield. Yang kedua, bila bertemu Liverpool, Chelsea tidak akan berani untuk bermain secara terbuka dan biasanya permainan Chelsea menentang Liverpool akan menjadi lebih direct. Jarak antara pemain Chelsea akan menjadi lebih dekat. Ini adalah untuk memudahkan kerja diorang untuk menutup ruang sekiranya diorang kehilangan bola. Yang ketiga, pressing. Secara puratanya pada musim ni, pasukan yang menentang Liverpool hanya berjaya melakukan hantaran tepat sebanyak 74%. Manakala pasukan yang menentang Chelsea berjaya melakukan 78% hantaran tepat. Liverpool bila diorang kehilangan bola, pemain di barisan atas pemain serangan terus melakukan tekanan ataupun pressing ke arah pemain lawan untuk memenangi bola. Sekiranya pasukan lawan berjaya melepasi pressing daripada penyerang Liverpool, diorang bakal berdepan pertahanan terbaik dunia iaitu Virgil van Dijk yang selalunya digandingkan dengan Matip ataupun Konate. Chelsea pula, walaupun dia main pressing lebih kurang sama macam Liverpool, tapi Chelsea punya pressing ni lebih kepada pressing ke bahagian tepi. Bila pressing ke bahagian tepi ni, ada dua hasilnya. Satu, sama ada bola keluar, ataupun yang kedua, pemain lawan nak create chances tu akan menjadi sedikit sukar sebab dari tepi. Jangkaan corak permainan dalam perlawanan akhir nanti, Liverpool pasti akan turun macam biasa. Tak akan berubah gameplay diorang. Buat high pressing kau-kau bermula daripada barisan hadapan. Lepas tu, bila dapat bola, diorang akan bermain secara direct. Tak ada nak bunga-bunga, tak ada nak passing kulu kilir sampai 78 passing baru diorang pergi attack, tak ada. Dapat bola, terus cari penyerang yang kosong ataupun pemain yang ada ruang untuk menerima bola. Kalau hilang bola pun, diorang akan melakukan pressing gila-gila. Liverpool punya pressing, dia pressing untuk memenangi bola. Ada sesetengah pasukan lain, dia buat pressing untuk mengganggu tempo pemain lawan, pasukan lawan. Lagi pula, player-player Liverpool ni, penyerang-penyerang Liverpool ni, diorang pandai capitalize the space. Diorang memang betul-betul pandai cari ruang. Diorang timing diorang punya larian tu memang selari dengan hantaran bola daripada kawan-kawan diorang. Memang power lah. Chelsea pula dalam perlawanan menentang Liverpool pada perlawanan akhir nanti, diorang dijangka akan bermain lebih direct daripada menentang pasukan-pasukan lain. Kalau menentang pasukan lain, mungkinlah dia boleh buat 60-70 passes dekat bawah kan. Tapi yang ni mungkin diorang akan lebih bermain secara direct. Dan ruang pasti akan ditutup dengan lebih rapat sebab ni final. Seperti musim lepas, apa yang Chelsea boleh buat ialah exploit ruang di belakang defense, di belakang fullback ataupun di belakang centre back Liverpool. Macam mana Manchester City buat dalam perlawanan bulan lepas kalau tak silap. Liverpool selalunya dia main secara high defensive line. Jadi bila dia bermain secara high defensive line, ruang di belakang defense tu sangat-sangat besar. Kalau Chelsea mampu untuk exploit that particular area, Chelsea akan menang. Walaupun tidak lagi secergas pada awal musim selepas pulang daripada AFCON pada awal tahun itu, prestasi Mo Salah menjadi tanda tanya. Penyokong-penyokong Liverpool dah mula label Salah sebagai seorang yang tamak tanpa menyedari bahawa pada separuh musim pertama Liga, Salah yang banyak menjaringkan gol-gol penting dan gol kemenangan Liverpool. Jangan lupa diri penyokong Liverpool. Jangan macam tu, tak baik. Walaupun rekod jaringan Salah sekarang ni sangat-sangat sendu, tapi Salah ni boleh dikategorikan sebagai pemain yang berbahaya. Dia boleh create something daripada nothing. Kan? Kadang-kadang rasa tengok dia ni tak ada peluang. Dia tiba-tiba gol. Mane sekarang berada pada kemuncak prestasi. Sejak kesenduan Salah, Mane pula mengambil peluang ni. Menang AFCON, motivasi Mane ni mungkin dia tengah melonjak-lonjak lah kot. Dalam beberapa perlawanan kebelakangan ni, Mane banyak kali muncul sebagai penjaring gol kemenangan dan juga menjadi wira pasukan. Kedua-dua pemain ni saya rasa akan diturunkan dalam kesebelasan utama dan akan menemani diorang sama ada Jota ataupun Diaz. Diaz baru masuk bulan Januari tapi dia sudah berjaya mendapat kepercayaan daripada Jurgen Klopp. Chelsea pula diorang ada rangkaian 3 penyerang. Satu Mason Mount, Kai Havertz dan juga Timo Werner. Mason Mount boleh dikatakan sebagai pemain jenis hybrid, kategori hybrid. Kategori hybrid ni maksudnya dia boleh create chances, dia boleh assist dan juga boleh jaringkan gol. Kai Havertz mempunyai off the ball movement yang sangat-sangat bagus. Dia pandai cari ruang, especially kalau dia bermain dengan Timo Werner. Werner dia punya gerakan depan gol mungkin dia tak berapa tajam seperti di kelab sebelum ni, tapi
setiap kali dia bergerak, setiap kali dia dapat bola, dia akan membantu kawan-kawan lain untuk mendapatkan ruang untuk menerima bola. Bagus benda ni. Romelu Lukaku, rasanya mungkin dia akan diturunkan pada separuh masa kedua sebab Lukaku masih lagi bersedih sebab konon-konon terpaksa meninggalkan Inter Milan pada musim panas lepas. Persoalannya, siapa yang akan menang? Toket-toket judi di UK meramalkan Liverpool mempunyai 63% peluang lebih tinggi daripada Chelsea untuk menang. Tapi, kalau Chelsea betul-betul berjaya exploit ruang di belakang defensive line Liverpool, Chelsea akan menang. Itu satu. Yang kedua, Chelsea perlu merantai seorang pemain ni. Bukan Salah, bukan Mane, bukan Diaz. Alexander-Arnold. Dalam EPL, dalam Liga, Trent Alexander-Arnold, susah nak sebut nama dia, berada di tangga kedua carta pemain yang mencipta peluang paling banyak dengan 79 chances created. Di tangga pertama adalah Bruno Fernandes dari pasukan Manchester United. Jadi, sekiranya Chelsea dapat menghentikan, dapat stop bola daripada sampai ke Trent, ataupun dapat tutup ruang Trent daripada melakukan hantaran ataupun gerakan, Chelsea mempunyai peluang yang cerah untuk bergelar pemenang Piala FA.